Dia macam mana nak dapat jalan takwa, ini persoalannya. Dia jalan takwa ini mesti kena banyak berzikir. Dapat jalan takwa ni mesti kena banyak berzikir. Sebab tu jalan ilmu kita kena faham jalan ilmu. Baik. Saya nak cakap mengenai jalan ilmu dulu. Yang pertama kita kena tahu tugas kita ibadat kepada Allah. Dan ibadat kita tak beri manfaat pada Allah. Bukan sabit kita buat amal ibadat jadi Allah Ta'ala kuasa dia bertambah, tidak. Dan kita kena faham Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk sedikit, tetapi makhluklah berhajat kepada Allah. Maka kita perlu melakukan ibadat kepada Allah. Bila kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kita kena tahu ibadat kita naklah sampai ke tahap mana. Jangan kita dok fikir ibadat asal aku buat sudah. Dok. Ibadat kita mesti bergerak daripada syariat, jalan kepada tarekah, kepada hakikat, kepada makrifat kepada Allah. Ya, sampai kepada Allah. Ulama tasawuf membagikan perjalanan 4: syariat, tarekat, hakikat, makrifat, sampai kepada Allah. Perjalanan ibadat kita biar sampai membawa kepada kita takut kepada Allah. Kita belajar, semakin kita belajar semakin takut, semakin belajar semakin takut. Maka untuk nak dapat takut kepada Allah mesti kena jalan ilmu untuk sampai pada Allah. Macam mana kita nak sampai kepada di Kuala Lumpur, kita tak tahu jalan. Mesti kena tahu jalan. Tahu jalan itu dipanggil ilmu. Maka kita pun kena belajar. Bila kita kena belajar mesti kena disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba aku yang takut kepada aku, di kalangan hamba aku adalah ulama. Ulama tasawuf kata al-ulama di situ ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf lah. Ulama yang sebenarnya ulama yang takut pada Allah. Jadi ulama-ulama yang takut kepada Allah Ta'ala, bila kita duduk bersama dengan dia, dia akan memimpin hati kita jadi takut kepada Allah. Jadi kita kena belajar ilmu sampai kita rasa takut kepada Allah. Maka nak dapat ilmu yang takut kepada Allah, mesti kena belajar orang yang takut pada Allah. Bila belajar kepada orang yang takut pada Allah, supaya hati kita pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam nak mencari jalan takut kepada Allah, ilmu sekadar ilmu tidak cukup. Kalau kita khatam kitab ini pun ilmu je, Minhajul Abidin 3 kali khatam, kitab Hikam 2 kali khatam, kitab Fiqh macam-macam khatam. Tetapi kalau kita belajar ilmu, kita khatam kitab ke, kita banyak semayang sunat ke, kita khatam mengaji tiap-tiap tahun pun, benda itu nak tahu manfaat tidak manfaat apabila hasilnya takwa. Kalau kita tanam pokok, siapa 2 ekar tanam pokok, anak pokok kita tanam sekor esek, satu pokok pun untuk menumbuhkan buah, ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Alhamdulillah Ustaz, bulan Ramadan baru ni 3 kali khatam. Alhamdulillah Ustaz, mayang sunat banyak sungguh. Terawih dah tinggal kali lagi 20 rakaat tu dah tinggal. Kalau ada 30 rakaat, buat 30. Maknanya alhamdulillah. Baik, itu dari segi apa? Dari segi amalan, dari segi apa yang kita buat. Ibarat kalau kita tanam pokok, masalahnya pokok itu menghasilkan buah ataupun tidak. Apakah buah daripada buah itu takwa? Ibadat kita ni kalau kita buat, nak tahu benda itu hasil dia hasil, melahirkan takwa pada Allah. Apakah ibadat yang kita buat ini, apakah perkara yang mungkar kita dapat tinggalkan? Boleh tinggal TV, alhamdulillah. Maknanya boleh kuat baca Quran, alhamdulillah. Boleh menangis pada Allah, alhamdulillah. Jadi nak dapat jalan takwa ni, jalan mestinya ilmu amal. Ilmu ni kita kena ambil daripada orang yang takut pada Allah. Lepas tu saya dah beritahu dah, ulama ni ada 4 golongan. Satu ulama istilah, hanya khabar saja. Yang kedua ulama kaedah. Istilah ni hanya beritahu je. Kalau ibarat buah, dia khabar. Ingat ini buah dokong, ni buah duku, jangan tukar. Dia khabar yang tukar antara buah dokong dan buah duku. Ni buah cempedak, ni buah naka. Tapi dia pun tak makan buah, hanya khabar je. Jangan tukar, jangan tukar. Ni dokong ni buah duku.
Maknanya dia hanya beritahu saja. Kita pun dapatkan, oh buah dokong, buah duku, dapat ilmu dokong, ilmu duku. Ni buah dokong, buah duku, ilmu. Itu dia panggil apa? Itu dia panggil istilah saja. Ini kalau kita duduk kat dia panggil ilmu, kita dapat tahu kejap. Berapa tanya, sedap tak buah dokong? Mana aku tahu? Tapi aku kenal buah dokong, buah duku kenal. Ini dia panggil guru apa? Dia panggil guru istilah. Yang kedua, guru kaedah. Guru kaedah ni dia boleh khabar. Ni buah durian, buah naka, buah cemdok, buah durian yang kekah dengan mulut. Cara nak makan dia, kena cari orang dia, kena cari paksi dia khabar cara makan. Buah rambutan kekah dengan mulut, tapi jangan telang gitu butir besar tu, makan isi je, butir buang. Dia khabar. Dia beritahu je. Dia panggil apa? Kaedah. Maka kedua-dua ulama ini, dua-dua golongan guru ini, dia panggil tukang cerita je. Dan kamu tidak akan mendapat ketakwaan dengan belajar dua golongan ini. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, kita dalam melakukan amal ibadat, kita nak hasil dia. Buat mendapat tanah saya saya tambah buah tanam saja. Beli tanah 2 ekar, tanam saja. Minta-minta buah tak tumbuh, ada gitu. Saya tanam buah 5 ni, pokok 5, tapi kalau boleh buah tak tumbuh, tak apa, asal tanam saja. Tanam saja. Buah tumbuh tak tumbuh ikut pandat. Pakai tanam saja. Mula bajir dak letak, siram pun dak siram. Ulat-ulat pun tidak basmi. Maknanya lo saja. Ada orang kerja gitu, tambah tak ada, mesti nak hasil. Kenapa kamu tanam pokok buah 5? Kenapa? Jawapan dia kerana nak 5. Nak 5, lepas tu tanam pokok 5. Jadi kalau sekarang tanam saja tak dapat hasil dia. Maka dua golongan ini dipanggil istilah kaedah. Yang satu lagi dia panggil ulama ahwal. Ulama ahwal. Ahwal ni keadaan dia. Kalau dia cakap buah mengenai sabar, dia memang sabar. Kalau dia cakap bab zuhud, memang dia zuhud. Kalau dia kata apa ni, jangan terpedaya dengan dunia, dia pun memang tidak terpedaya dengan dunia. Maka golongan ini boleh menghasilkan takwa kepada Allah. Golongan ini dia dipanggil ulama ahwal. Ibaratnya dia beri khabar, ni buah dokong, cara makan dia, dan dia boleh beri orang makan. Boleh rasa sikit. Boleh rasa dia. Itu dia panggil ulama ahwal. Satu lagi dia panggil ulama sir. Ulama sir ini ulama yang mengetahui rahsia hati. Dia boleh tahu. Kalau ahwal ni beri makan je, tak kira orang tu nyakit apa-apa, makan saja. Tapi kalau ulama sir, mudah boleh makan buah ni, mudah boleh makan benda ni. Dia tahu penyakit-penyakit hati. Maka orang yang dapat dengan ulama ahwal ni, kadang-kadang dia dapat ilmu, dia dapat amal, tapi kadang-kadang gelincir dengan ilmu dia pun tak boleh nak buang lagi penyakit dalam hati. Tapi kalau duduk dengan ulama sir, penyakit hujub takabur ni boleh buang. Dengan syarat kita berjumpa dengan ulama sir, ataupun dikenali dengan guru mursyid, ataupun dikenali dengan Rabbani. Bukan kumpulan Rabbani tu dah. Tu Rabbani ni orang yang dapat memimpin hati kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak mencari orang yang membawa kita kepada takwa kepada Allah. Maka kalau kita belajar ilmu tidak takwa kepada Allah, bermakna ilmu kita hanya sekadar ilmu, tidak dah menghasilkan buah. Ataupun kita beramal, tetapi amal itu tidak dapat memberi manfaat juga pada kita. Seperti kita tanam pokok, keluar buah, tapi buah itu buah yang tidak dapat makan. Tanam buah naka, alhamdulillah ada kok naka, tengok ulat saja dalam. Maknanya maka tidak dapat, mesti kena sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.